Baik, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda di luar sana bagaimana cara untuk membina soalan dalam aplikasi QuizAce. Kita tengok video ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda di luar sana cara untuk membina soalan dalam aplikasi QuizAce. Okey, mula-mula sekali kita perlu masuk ke dalam aplikasi QuizAce dengan menekan butang login. Okey, bagi yang mereka belum buat, mereka boleh merujuk video lepas saya cara untuk mendaftar sebagai pengguna QuizAce. Baik. Kita masukkan nama ataupun email. Okey. Kemudian baik, kita masuk, kemudian okey, barulah kita boleh membina soalan. Untuk membina soalan, kita perlu tekan di bahagian menu sebelah kiri, sebelah atas. Ada 3 baris, 3 line ni. Okey. Kemudian akan keluar pilihan okey, create a quiz. Okey. So kita boleh create a quiz, kita boleh bina soalan. Klik pada button create a quiz. Okey. Baik. Ini adalah quiz yang kita ingin buat ataupun soalan yang kita ingin bina. Okey, nama quiz biasanya ikut nama tajuk lah. Contoh misalnya kita cuba ambil okey, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. So ini dalam kategori geografi, pilih dekat situ, kita choose relevant subjects. Kemudian bila dah pilih, next. Okey, seterusnya dia kata dia bagi pilihan add your first question. Okey. So dia ada pilihan-pilihan dia. Okey, write your own. Okey, teleport from the quiz library. Maksudnya yang write your own ni kita buat soalan tu sendiri. Okey, kita punya, kemudian ataupun pilihan lain kita nak teleport from the quiz library. Kita akses daripada soalan-soalan yang ada dalam QuizAce. Okey, tapi hari ni saya nak tunjukkan cara untuk membina soalan sendiri. Okey. So, di sini ada paparan dia, ada quiz editor. Okey, ada tanda plus new question atau teleport. So, kita klik pada new question. Okey. Dia ada 5 pilihan. Pertama sekali ada multiple choice. Yang kedua ada checkbox. Kita boleh tik-tik macam tu. Kemudian kita ada isi tempat kosong, fill in the blank. Kemudian ada poll, kita boleh create soalan yang budak-budak boleh sama-sama menjawab. Dan open ended, okey, soalan terbuka. So boleh tulis panjang-panjang lah, ayat panjang-panjang. Okey, seterusnya biasanya kita nak buat, hari ni kita nak buat yang multiple choice saja. Pilihan A, B, C, D macam tu. So caranya ialah untuk pilihan multiple choice, kita klik pada multiple choice. Okey, kemudian dia akan muncul macam ni. Question 1, maksudnya soalan nombor 1. Apa soalannya? Okay, tadi kita buat bentuk muka bumi. So kita tanya soalan, berapakah bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia? Di Malaysia. Kemudian kita masukkan jawapan dia. Okey, jawapan pertama mungkin ialah 4. Ada 4 bentuk muka bumi. Kemudian 3, 1, 2. So jawapannya ialah ada 4. So kita boleh tik pada hujung, pada sebelah kiri. Okey, kita tik pada tepi jawapan tu. Hijau ni maksudnya itulah jawapan yang sebenar.
Kemudian kita boleh kita settingkan masa, kita boleh tetapkan masanya di bawah ni. Ini 30 saat. So untuk setiap soalan ni pelajar perlu jawab dalam tempoh 30 saat. Kalau nak panjang pun boleh 45 second ataupun 60 saat. Tapi soalan senang biasanya kita bagi masa yang minimum, iaitu 30 saat untuk menjawab. Baik, kemudian setelah selesai cek semula, okey, ada soalan dan ada jawapan. Kemudian kita klik pada button save. Okey, so soalan 1 telah pun dibina. Okey. Kemudian dan termasuk sekali kita boleh lihat situ sendiri kita boleh lihat semula soalan pertama yang kita dah buat. Okey, ada satu soalan. Kemudian ada 4 pilihan jawapan dan satu jawapan tepat ataupun jawapan yang benar. Baik, jangan risau sekiranya soalan ini yang kita buat tu mungkin ayat dia kurang baik ataupun perlu sedikit suntingan ataupun editing. Kita boleh klik pada bahagian kanan atas ni. Okey, bahagian kanan sebelah atas yang ada pen kecil ni, edit. Okey, bila kita klik edit, so kita boleh edit semula soalan berserta jawapan sekali. Ataupun kalau misalnya kita nak copy soalan ni pun boleh, kita klik yang tengah-tengah ni ada tanda copy. Ataupun kita tak nak soalan ni, kita boleh terus buang. Ada ikon tong sampah. Okey. Baik, soalan 1 dah siap. Pilihan jawapan. So pilih mana yang betul. Seterusnya kita boleh buat soalan checkbox. Try tekan pada button warna yang sebelah ni yang ada tanda tick. Itu adalah untuk checkbox. Masih boleh tick-tick saja. Okey. So soalannya, soalan kedua kita nyatakan, cuba tanyakan ialah antara berikut yang manakah tergolong dalam bentuk muka bumi tanah Pamah. So okay. Baik, pertama kawasan padi, kelapa sawit, tanaman strawberry. Okey, so dia tiada pilihan jawapan yang tepat. Okey, tapi kita boleh tik sebagai yang tepat lah. Jawapan tepat cuma ada 2. So kalau dia tersalah pilih, okey, maksudnya dia akan dapat markah yang rendah. Okey, kalau untuk yang pilihan checkbox, dia boleh lebih daripada satu jawapan yang tepat. Okey. So kalau pelajar tersebut atau murid tersebut menjawab dengan tepat dua-dua, so markahnya akan tinggi. Okey. Kalau dia jawab salah satu saja pun betul, tapi markahnya agak sedikit kurang. Baik, masa untuk ini mungkin sedikit lebihkan sedikit, iaitu 45 saat, sebab dia perlukan pertimbangan. Okey, membuat pilihan yang tepat. So caranya, baik, okay, kita semak semula ya, semak semula. Okey, soalannya okey, boleh terima. Kemudian kita save. Okey, dia dah save. Kemudian kita boleh lihat semula soalan yang tadi kita buat. Okey, soalan kedua. Baik, untuk soalan kedua pun sama, kita boleh edit, kita boleh copy, kita boleh padam. Baik, soalan seterusnya, soalan ketiga. Okey, ini soalan untuk mengisi tempat kosong. Okey, soalan ni biasanya kita gunakan untuk inilah. Okey, untuk apa nama dia? Soalan-soalan orang kata fill in the blanks. Okey, ini jarang saya gunakan lah. Okey, biasanya saya buat soalan macam ni. Kita contoh
tanah, okey, tanah pamah. Okey, tanah pamah ialah kawasan yang kurang daripada 180 meter dari aras laut. Okey. Kemudian dia tak ada, dia ada alternatif pamah. Mungkin ada yang tulis tanah rata, tapi yang paling besar tanah pamah lah. So ini memerlukan sedikit masa, so kita jadikan dia automatic 60 saat, sebab fill in the blanks ni dia perlukan sedikit masa. So bila dah siap, kita cuba untuk save. Okay, kita boleh tengok semula. Okay, dia kata tanah ialah kawasan yang kurang daripada 1 meter laut. So budak-budak akan perlu jawab sama ada tanah pamah ke. Okay, sebenarnya dia kena buat untuk yang ini. Okay, sorry, kita edit semula ya. Untuk alternatif dekat paparan nanti. Okay, murid-murid boleh tuliskan jawapan. So sini tak nampak, kita pun save dulu. Okay, kemudian kita teruskan membina soalan yang keempat. Okey, ini bentuk polls, maksudnya kita akan untuk polls. Untuk polls ni dia cuma boleh tick yang merasakan betul, tapi polls are ungraded, so dia tak dikira dalam markah lah. So dia kira macam kita memberikan tick pendapat-pendapat umum. Okey, contoh soalannya, adakah anda yakin hanya 4 betul? So allow multiple selection, so dia boleh pilih mana-mana dia sangat suka. Ya, betul, saya setuju. Tak, saya tak setuju. Saya kurang pasti. So nanti bila dalam statistik nanti akan keluar berapa ramai yang akan jawab saya kurang pasti, berapa ramai yang jawab saya tak setuju, dan berapa jawab saya setuju. So ada analisis dia nanti. Untuk ini, untuk polls, maksudnya pendapat ni. Kita hanya dia tidak masuk dalam sistem markah, so tak dikira sebagai dalam grade markah. So dia boleh jawab, pilih mana-mana dia suka. Kemudian kita save. Alright. Kemudian soalan terakhir, open ended. Kita letak jawab, bagi soalan sama, buat soalan dia pun sama, open ended question, ungraded, maksudnya dia tak dimasukkan dalam senarai markah. Untuk pengetahuan anda, quizzes ini untuk soalan
multiple choice, tick, okay, checkbox, dia akan dikira markahnya. So siapa yang dapat jawapan yang paling tepat diberikan markah. Tetapi untuk polls dan juga open ended tidak dimasukkan dalam markah, tapi paparan jawapan tetap ada. So untuk ini open ended lebih kurang esei pendek. Okay, sama macam tadi, binakan soalan. Okay, pada pendapat anda, apakah jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dilakukan dan berhampiran pinggir laut yang cantik? Okey, contoh ya. Cantik. Okey, nanti ini soalan ni jawapan dia, dia saja untuk 3 minit sebab perlukan penulisan. Kita save. Okey, kemudian semua dah siap. Okey, semua soalan dah siap. Bila dah siap, kita klik done. Okey, klik done. Okey, kita boleh letakkan gambar. Okey, English tak kisah. Grade dia daripada kindergarten tak kisah sehingga universiti. Okey. So yang ini penting, who can see this quiz. Kita setkan pada public. Kalau private boleh untuk kelas tertentu saja, tapi biasanya saya akan gunakan public, visible to everyone. Sebab saya suka kalau soalan-soalan saya dipakai oleh cikgu-cikgu lain. Okey, salah satu cara saya nak sebarkan ilmu, so saya bagi public lah. Terpulang kepada cikgu-cikgu di sana sama nak guna private atau public. Tapi saya suka guna public. So save. Okey, soalan dah terbina. Okey, ini soalan dia.